Danisha Aji, anak Devi. Saya Benedict Wood, Saya Dana Rosa, anak Ngagan. Hai, salam, saya Zulaika Ibrahim. Saya Maulidi Daniel. Nama saya Emilu. Hai, saya Siti Hajar binti Julahid. Nama saya Gloria Ana Daniel. Hai, nama saya Rosati anak Matthew. Nama saya Farah Shanta anak Willy. Saya Erika Viviana. Hai guys, saya Richie Gokahui. Nama saya Maria Susi anak Sentau. Itu cabaran dari segi pembelajaran PDPR, itu kelas online. Lepas tu capaian internet yang agak lambat. Banyak juga cabaran yang diharungi, dan salah satu daripadanya adalah pandemik COVID-19 yang menyebabkan pengajaran dan pembelajaran kami banyak yang terganggu. Sepanjang tingkatan kami ialah PDPR, di mana kami banyak masalah, contoh macam banyak masalah line slow lah, di mana bila kami kelas online bersama dengan cikgu, bila cikgu bagi penerangan yang disampaikan tu dia kurang jelas. Cabaran yang kedua ialah kami sukar untuk buat kerja secara berkumpulan, sebab di tingkatan kami ada buat kerja khusus secara kumpulan, iaitu untuk subjek PM. Jadi bila kami nak dapatkan maklumat ataupun pendapat daripada rakan sekumpulan, ia akan menjadi amat sukar. Subjek STPM juga yang diambil di sekolah pula ada 4, which is PA, PP dan BM, di mana subjek tersebut merupakan subjek yang wajib dan satu lagi subjek tambahan yang harus dipilih antara KMK dan sejarah. Sepanjang tempoh pembelajaran cerita tanam sendiri terdapat ada 3 SEM. SEM 1 dan SEM 2 pelajar boleh ulang kertas tapi tidak bagi SEM 3. Bagi pelajar yang belum habis untuk semester 1 dan semester 2 tu kira beruntung lah, sebab dia tak perlu nak repeat paper dan just kena fokus kat semester 3. Saya sendiri dah ulang 5 kertas, 3 kertas bagi semester 1 dan 2 kertas bagi semester 2. Cabaran tu sendiri ada sebab perlu nak cover balik apa yang kita dah belajar semester 1 dan semester 2, dan pada masa yang sama kita kena fokus juga untuk semester 3. Sebab SEM tu kita tak dapat nak ulang dah. Tapi Alhamdulillah cikgu-cikgu sendiri banyak membantu dalam pembelajaran, especially dalam proses pembuatan kerja khusus. Credit goes to Cikgu Victoria, Cikgu Rozina, Cikgu Eda, Cikgu David dan Cikgu Meg. Cabaran yang paling terdapat saya dapatkan adalah proses kerja khusus yang memerlukan kita menyiapkan kerja khusus tanpa berada di sekolah disebabkan oleh COVID-19, dan hanya memerlukan persekolahan ataupun kelas online secara dalam talian yang memerlukan internet yang perlu bagus, data yang perlu banyak, dan memerlukan pengeluaran duit yang banyak untuk top up, dan itu merupakan salah satu cabaran yang sangat cabaran bagi saya, mencabar bagi saya. Saya masih ingat mata pelajaran yang amat cabar saya ialah pengajian am SEM 2 yang lukis graf itu. Graf saya memang sangat lemah. SEM 2 PA saya gagal sebab saya tak sempat siap itu graf. Tapi nasib baik Cikgu Rozina dia ajar. Lepas tu ulangan 2 saya PA lulus. Sepanjang saya mengambil STPM ini, subjek yang agak susah bagi saya adalah subjek pengajian am. Kenapa saya cakap subjek ini susah? Sebab sebenarnya subjek ini banyak soalan tricky, terutamanya masa exam. Korang mungkin rasa soalan tu macam senang, tapi kenyataan di sebaliknya. Saya bukanlah kategori pelajar yang sangat pandai, tapi saya tetap bersyukur walaupun pada mulanya, iaitu semester 1 dan semester 2, saya tidak pernah mendapat grade A untuk subjek ini. Berkat usaha dan dorongan cikgu, akhirnya semester 3 saya mendapat grade A, dan final result bagi subjek pengajian am saya ialah A-. Cabaran menjadi seorang pelajar STPM bermula pada semester 2, di mana kami kena menghabiskan silibus dan pada waktu yang sama kami kena menghasilkan kerja khusus. Dan pada waktu yang sama, pandemik COVID-19 melanda. Pada semester 3, kami terpaksa menjalankan PDPR, dan bagi saya itu sebuah cabaran kerana PDPR lebih sukar daripada pembelajaran bersemuka. Dan COVID itu kerajaan tiba-tiba mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan, iaitu PKP. Tambahan lagi, time itu kami sedang struggle membuat kerja khusus.
contohnya seperti PA itu pengajian am dan juga sejarah. Tapi thanks kepada cikgu yang mengajar kami, mereka tetap bersabar mendidik kami serta memberikan dorongan. Walaupun terdapat sebahagian daripada kami yang menghadapi masalah seperti tidak mendapat line yang cukup untuk menyertai kelas online. Banyak cabaran yang saya hadapi di tingkatan 6. Tapi yang paling mencabar ialah waktu tu kami di semester 3, saya telah dimasukkan ke hospital untuk menjalankan pembedahan dengan segera. Selepas pembedahan tersebut, saya perlu berehat di rumah selama 1 bulan. Ini amat mengganggu saya kerana saya banyak ketinggalan di kelas. Tapi berkat daripada guru-guru saya dan rakan-rakan saya mampu belajar sendiri di rumah selama 1 bulan tersebut. Namun, semua cabaran itu menjadi lebih ringan kerana guru-guru memberi ajaran yang baik, ibu bapa saya menyokong saya dari belakang, itu dengan menyediakan peralatan belajar dengan yang lengkap, contohnya tempat belajar yang selesa. Semasa berada di tingkatan 6 adalah musim pandemik COVID-19 yang menyukakan sesi pembelajaran secara bersemuka. Oleh itu, kita terpaksa menggunakan kaedah sesi pembelajaran secara atas talian. Adalah agak sukar bagi saya untuk mengadaptasi suasana belajar baru tersebut. Mungkin atas sebab faktor saya sudah terbiasa belajar secara bersemuka dari tahun 1 sehingga tingkatan 5. Cabaran yang paling susah bagi saya adalah ketika masuk ke penggal kedua. Hal ini kerana kemunculan COVID-19 memberi impak membesar kepada diri saya terutama kepada negara saya. Saya masih ingat ketika sesi persekolahan ditutup kerana pandemik tersebut, saya suka menumpukan perhatian kepada pengajaran. Ada kalanya saya sama begitu saja kerana pembelajaran di rumah secara online bersama dengan guru-guru dan rakan-rakan. Bukan itu saja, masalah seperti kelajuan internet juga menjadi cabaran kepada saya sehingga saya suka untuk memahami apa yang telah disampaikan ketika kelas bermula. Antara cabaran yang saya tempuhi ialah belajar secara alam maya. Cabaran ini amatlah sukar apabila saya tidak dapat belajar secara bersemuka dengan guru. Suasana seperti gangguan bunyi bising dan masalah talian internet yang kurang baik menyebabkan saya suka untuk fokus belajar dengan baik melalui alam maya. Tips untuk cemerlang dalam STPM adalah buat nota sendiri, buat nota ringkas. Lepas tu bertanya dengan guru atau rakan jika tidak faham. Ketiga, set jadual masa dengan sistematik dan teratur, ikut keselesaan masing-masing. Untuk berjaya dalam pelajaran, kita hendaklah menjadi seseorang yang proaktif dan berdisiplin dalam berjuang keadaan, dan kadang-kadang kita memerlukan pengorbanan untuk mencapai sesebuah kejayaan. Okay, tips kejayaan. First, mesti pandai atur masa. Kalau macam saya, balik sekolah, mandi, makan, rehat sekejap. Lepas rehat tu saya akan buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Bila kamu siapkan kerja sekolah, sesiapkan tu waktu petang. Jadi bila kamu siapkan kerja sekolah kamu waktu petang tu, masa selebihnya tu kamu boleh guna untuk belajar. Macam saya pukul 7 sampai pukul 10 malam atau pukul 11 malam, saya akan buat ulang kaji untuk semua subjek. Di mana waktu pagi pukul 4 pagi pula saya akan bangun dan saya akan buat sesi menghafal sejarah. Sebab waktu pagi ni otak masih fresh. Bila kamu nak mula belajar ataupun bila kamu habis belajar, mulakan dan habiskannya dengan sebuah doa. Tips pula yang saya sendiri amalkan ialah pertama sekali kita kena betulkan niat. Maksudnya niat kita belajar ni untuk apa? Kita kena ikhlas dan mesti ada matlamat. Yang kedua, kita mesti ada target, which is setiap semester kita perlu ada target sendiri. Ketiga, jangan give up. Doesn't mean kita dah pernah gagal dah, kita dah tak ada harapan. Manfaatkan apa je peluang yang kita ada untuk kita perbaiki kekurangan yang ada. Usaha sungguh-sungguh. Trust me, your effort will never betray you. Yang keempat, jaga hubungan dengan Tuhan dan orang sekeliling. For Muslim, jangan tinggal solat, banyakkan amal ibadat, jaga hubungan dengan ibu bapa, guru-guru, rakan-rakan. Mohon restu keberkatan lebih-lebih lagi daripada guru-guru ibu bapa. Mohon restui semua ilmu dan mendoakan kejayaan untuk kita. Lastly, berdoa. Berdoa kena seiring dengan usaha. Doa untuk diri sendiri, ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan. InsyaAllah,
Dengan kita mendoakan kesejahteraan mereka akan menjadi asbab untuk kejayaan kita suatu hari kelak. Untuk tips sebagai tingkatan 6, pelajar perlu melakukan ulang kaji sebanyak 2 jam untuk satu subjek. Dengan itu terpulanglah kepada kita bagaimana cara untuk mengetahui subjek itu ataupun mendalamkan subjek yang ingin yang kurang difahami oleh pelajar. Tips kejayaan saya. Sebenarnya tips kejayaan saya sangat simpel, yaitu mesti dengar arahan cikgu, terutamanya semasa buat kerja khusus. Sebab kalau dengar baik-baik, kamu juga buat kerja khusus dengan baik. Kalau kamu buat kerja khusus dengan baik, itu amat bantu mata pelajaran kamu, amat bantu risau kamu. Ya, itulah tips kejayaan saya. 5 tips kejayaan yang saya amalkan. Yang pertama, kena sentiasa bijak menguruskan masa. Kena pastikan yang utama adalah yang lebih penting. Yang kedua, kena sentiasa fokus dalam kelas. Apabila kita fokus dalam kelas, lebih mudah untuk kita mengulang kaji pembelajaran. Yang ketiga, pastikan persekitaran kita dalam keadaan yang tenang. Jangan sesekali belajar dalam keadaan yang tertekan. Ini akan mengganggu emosi dan juga cara pembelajaran anda. Sekiranya terdapat gangguan di tempat anda belajar, pergi ke tempat lain dan pastikan ahli keluarga anda mengetahui bahawa anda sedang belajar. Yang keempat, jangan sesekali membenci guru yang sedang mengajar anda. Kerana apabila kita membenci guru yang mengajar kita, secara tidak langsung kita akan membenci mata pelajaran yang diajarkan kepada kita. Kan rugi. Dan yang terakhir, apabila telah usaha, jangan lupa untuk berdoa dan bertawakal. Dan jangan lupa untuk meminta doa daripada kedua ibu bapa. Tips saya belajar adalah sebulan sebelum exam. Saya akan belajar satu subjek untuk 1 minggu saja. Contohnya seperti sejarah untuk 1 minggu, kemudian subjek lain untuk 1 minggu, kemudian seminggu sebelum exam pula saya akan cover semua subjek daripada sejarah, PA, PP, BM. Tips kejayaan saya adalah saya tidak akan membaca dua belajar sebab saya jenis yang tidak suka teratur. Bagi saya cukup sehari tu saya belajar selama 4 jam. Lepas tu buat nota-nota ringkas ataupun yang supaya memberi kita semangat untuk belajar, kita boleh buat nota kita berwarna-warni. Selepas itu waktu peperiksaan saya akan bangun pada tiap pagi iaitu pukul 2. Saya akan belajar. Selepas belajar tu sampai pukul 6 saya akan turun ke sekolah untuk menduduki peperiksaan. Oleh itu, saya belajar dan belajar sekatan mana yang saya mampu. Walaupun susah, saya cuba belajar dengan gigih dalam pelbagai cara seperti membuat nota ringkas, belajar dari media sosial ataupun seperti video-video yang telah dimuat oleh guru-guru tingkatan 6 di YouTube dan semua yang telah dikongsikan. Tidak lupa juga saya gemar belajar daripada soalan-soalan STPM dahulu. Ia sangat membantu, terutamanya soalan tersebut benar-benar keluar. Bagi tips kejayaan, semasa guru mengajar hendaklah sentiasa fokus dan sering bertanya kepada guru ketika mempunyai masalah. Guru akan sentiasa menghulurkan bantuan kepada pelajar tanpa jemu dan henti. Belajarlah dengan cara yang bijak, sentiasa membagikan masa dengan baik dan siapkan tugasan yang diberikan oleh guru tepat pada masa yang telah ditetapkan. Dorongan pula saya mendapat dorongan daripada rakan-rakan yang bantu saya, daripada family dan juga guru-guru, doa dan usaha saya juga. Ibu bapa saya banyak bagi dorongan pada saya di mana mereka sering menasihati saya jangan mudah putus asa dan yakin pada kemampuan diri. Nah, akhir sekali, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang ajar saya, iaitu Cikgu Agnes, Cikgu Victoria, Cikgu David, Cikgu Joseph, Cikgu Su, Cikgu Jawa dan Cikgu Julia. Terima kasih kepada mereka. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada ibu bapa, guru-guru dan adik-beradik yang sentiasa menyokong saya sehingga berjaya mencapai belajar cemerlang STPM tahun 2020. Terima kasih.
Nasihat daripada saya lah, don't wish for it but work for it. Jangan sekadar kata nak berjaya, tapi usahakan untuk berjaya. Sebab tak ada yang mustahil kalau kita usaha dan berdoa. Jangan risau, semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini, Tuhan berikan kelancaran sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Saya mendapat dorongan untuk masuk ke tingkatan 6 daripada keluarga saya, terutamanya kedua ibu bapa saya. Saya juga mendapat pesanan daripada abang saya bahawa kalau kau betul-betul nak belajar, kau boleh masuk STPM. Tapi kalau kau tak nak belajar, baik tak payah masuk STPM. Dan saya juga mendapat dorongan dan sokongan daripada guru-guru dan rakan-rakan di tingkatan 6 yang banyak sangat membantu. Dorongan saya untuk terus belajar Form 6 adalah disebabkan saya merupakan satu-satunya anak sulung. So, saya ingin memberikan contoh yang baik kepada adik-adik saya serta ingin menjadi contoh yang baik kepada family saya. Bapa saya pernah memberitahu saya bahawa belajarlah selagi mampu belajar demi masa depan dan kehidupan jenang. Mereka kata jika saya gagal, saya tidak dapat apa yang saya mahu. Mereka juga telah menunjukkan saya perbezaan antara kehidupan orang yang berjaya dengan kehidupan orang yang gagal. Kesannya yang menyadarkan saya bahawa kehidupan sebagai orang yang berjaya lebih baik daripada kehidupan orang yang gagal. Tambahan pula, saya tidak mahu hidup dalam kesusahan pada masa hadapan. Jadi dorongan saya sepanjang berada di tingkatan 6 adalah ibu bapa saya yang sentiasa memberi kepercayaan dan harapan sepenuhnya serta memberi sokongan yang berterusan. Begitu juga dengan para guru yang sentiasa sanggup berkorban masa dan tenaga untuk mencurahkan ilmu dan mengambil berat tentang prestasi akademik anak didik mereka. Tidak lupa juga dengan rakan-rakan yang sentiasa memberi motivasi untuk terus berjuang bersama. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada keluarga saya, terutamanya ibu bapa dan guru-guru di SMK Sibujaya yang sentiasa memberikan sokongan dan dorongan tanpa henti. Terima kasih saya ucapkan pada guru-guru tingkat 6 di SMK Sibujaya kerana banyak memberikan tunjuk ajar dan curahan. Kepada junior-junior di luar sana yang mengambil tingkatan 6, saya doakan anda semua berjaya. Bye!